less than and equal ataupun sama dengan and not equal. Kalau not equal, so kita tahu dia adalah two-tailed. Kalau dia bagi dalam bentuk simbol less than or more than, so dia adalah one-tailed. Okay. So basically untuk kita tahu dia punya bahagian reject, kita kena tengok alternative hypothesis. Contoh dia diberi okay, contoh diberi kalau H null mean equal to 0 and then H alternative mean less than 0. So kita kena tengok bahagian reject adalah di bahagian alternative hypothesis. Okay, contoh dia kata less than and equal. So dia dekat bahagian sinilah, bahagian reject. Kita kena tengok bahagian alternative hypothesis. Okay, kalau dia two-tailed, so kita don't have to worry sebab dia two-tailed, so dia kedua-dua belah lah. Okay, so apa-apa pun depends pada alternative hypothesis untuk reject. Okay, so kita tahu p-value mesti ada kaitan dengan significant level. Kalau kita cari compare dengan nilai Z, so kita kena make sure kita kena daripada level of significant, contoh 0.05, kita kena tukar kepada Z. Z kita apa? Critical value kita. Okay, and then baru kita boleh compare dengan yang kita kira. Okay, Z sama dengan Z kalau level of significance sama dengan P value. So untuk sample less than 30, so kita akan pakai T distribution. And then kalau dalam soalan dia dah beri, dia kata dia adalah normally distribution ataupun normally distributed, so kita akan kata dia adalah dalam population yang diberi. So kita akan assume dia adalah noun lah, macam soalan yang sebelum ni. Follow a normal distribution. So kita akan kata standard deviation dia adalah dalam bentuk population. Okay, dalam soalan tak semestinya hypothesis, null hypothesis and alternative hypothesis kena sama. Contoh dalam soalan, kemungkinan dia boleh beri null hypothesis adalah mean more than sama dengan 0. And then untuk alternative hypothesis mean more than 0. Dia boleh buat macam ni. Okay tak? Faham tak? Dia tak semestinya kalau H null dengan 0, H alternative mean equal, tak semestinya. Depends pada soalan. Okay, boleh? Kadang-kadang dalam soalan dia dah terus beri nilai apa tu hypothesis yang dia nak. So kita just follow je lah. Cuma cari sama ada dia perlu reject ataupun accept. Okay, so kita masuk to sample hypothesis testing. Okay, mungkin dalam contoh soalan yang mungkin adalah adakah lelaki boleh buat multitasking sama juga dengan yang perempuan. So ada dua mean dekat situ. Jadi daripada two mean ni macam mana kita nak buat hypothesis testing. Okay, so kita go through, kita tengok cara penyelesaian dia juga berbeza sebab dia ada formula yang kita kena follow. So basically untuk two sample hypothesis testing is designed to test if there is a difference between two means from two different population. Okay, contoh first population kita men. And then lagi satu punya population adalah woman. Okay, so dia ada dua population yang berbeza and mean yang berbeza. Okay, so kita nak tengok adakah dua perbezaan ni
mempengaruhi mean dia, hypothesis testing dia. So kita akan tengok example dia, is there any difference in the mean amount of residential real estate sold by male and female agent in Johor? Nampak dia ada dua different population, male and female. Is there a difference in the average number of accidents along Jalan Batu Pahat to Kluang during daytime and night time? So dia ada dua different population. We have learned previously that the distribution of sample means follow the normal distribution, assuming that n more than and equal to 30. So bila n lebih daripada 30, so dia akan approach to normal distribution. So kita dah tengok semakin besar sampel size, so semakin nampak dia punya distribution tu ke arah normal. Thus, the distribution of their differences will also follow the normal distribution, which is Z distribution. If n less than 30, so we use T distribution. So dekat situ, you all kena bezakan which mana satu kita nak guna, Z distribution or T distribution. The test statistics for the differences between two sample means. Okay, so untuk Z, formula dia adalah ini. Untuk T distribution, formulanya adalah ini. Nampak tak perbezaannya adalah di kawasan atas ni lah. Kita tengok. Where X bar X mean of the first sample, X bar Y adalah mean of second sample, and S2, so ni adalah S2 actually, so untuk nilai X, so variance of first sample X and SY square ni the variance of second sample Y, and N adalah size of first sample X, M adalah size of second sample Y, and SP adalah pool estimate of the population variance. Okay, so kat sini adalah nanti kita kena cari nilai dia, nilai SP kalau kita menggunakan T distribution. Kalau kita menggunakan Z distribution, kita just masukkan dalam formula. Okay, ini adalah degree of freedom bawah ni. Okay, so kita try tengok example 6.4. There have been complaints that airport staff respond too slowly to locals at the airport. In fact, it is claimed that foreigners receive faster service. A study was conducted to investigate this issue. The following sample information was collected. So we have two different populations, which is local and foreigner. And for local, we have a sample mean, which is 5.5, and for foreigner 5.3, and sample standard deviation 0.4 and 0.3 for foreigner. Sample size 15 and 100. Okay, so the first thing, kita tengok sample size dia adalah more than and equal to 30. So kita akan menggunakan nilai Z distribution. Okay, so at the 0.01 significant level, it is reasonable to conclude the mean response time is longer for local passenger. Let mean X be the mean response time for local and mean be the mean response time for foreigner. So ini adalah untuk yang population. Mean population. Okay, so kita ada untuk null hypothesis. So mean X less than and equal to mean Y. And alternative hypothesis, mean X more than mean Y. Okay, level of significance is alpha equal to 0.01. So given N and M are large enough that the distribution of the sample means follow the normal distribution, so we use Z statistic. So this is the formula for Z statistic. And then kita masukkan dalam formula. Okay, so this one the rejection region. So ini adalah daripada 0.01. So dekat hypothesis ni kita nampak dia adalah one tail. So bila dia one tail,
So you all nampak dia kat sini ya, tengok di kawasan alternative hypothesis which is dia more than. So dia di kawasan yang sini lah, kanan. Okay, so ni bahagian reject. And then untuk alpha equal to 0.01, so kita ada Z adalah 2.33. Okay, so cuba tengok dekat dalam table, critical Z value taken from Z table correspond to an area under the table of 0.49. Apa dia ni? 0.49. So kat sini kita dah masukkan dalam formula 5.5 minus 5.3, and then untuk yang ni kita ada tak dibagikan 0.4 dan 0.3. So kita just masukkan dalam formula and make sure jangan lupa dia ada square kat situ. Ada square. Sebab yang dalam table dalam yang diberi tu dia adalah dia apa? Standard deviation. So yang ini adalah variance. So kita kena squarekan dia lah. Kita squarekan dia. Okay, so kita masukkan dalam formula. So kita dapat 3.13. Okay, 3.13 adalah di kawasan sini. Kalau dia kat sini 2.33, so kat sini adalah 3.13. So dia fall dekat dalam kawasan rejection. So kita akan reject H null. Thus we accept alternative hypothesis, and it is reasonable to conclude that the mean response time for local passenger is greater than the mean response time for foreigner. So ini adalah conclusion daripada alternative hypothesis. Boleh tak? Okey ke? Semua senyap je, pagi lagi kan? Okey tak? Faham tak untuk part ni? Untuk tu sampel. Okey doktor. Okey. Okey doktor. Pagi sangat so semua macam slow sikit. Kalau tak selalu ada banyak persoalan ni. Okay, so kita try tengok example. Okay, so ini adalah example untuk keseluruhan. Okay, so dekat sini in case ini adalah soalan yang dia beri nilai null hypothesis and alternative hypothesis. So kita just follow dia punya hypothesis saja. So daripada soalan kita hanya perlu kira dia punya calculation whether kita perlu reject H null ataupun accept H null. Okay, for example 1, suppose that it is known from experience that the standard deviation of the weight of 8 ounce package of cookies made by a certain bakery is 0.16. So ni adalah standard deviation. To check whether its production is under control on a given day, that is to check whether the true average weight of the package is 8 ounce. Employees select a random sample of 25 package and find that their mean weight is X bar 8.091 ounce. So ini adalah kita punya sample, from sample. So ini adalah nilai N. Since the bakeries tend to lose money when mean more than 8 and the customer lost out when mean less than 8, test the null hypothesis mean equal to 8 against the alternative hypothesis mean not equal to 8 at the level 0.01 level of significance. 0.01 ke 0.01? Okay, so daripada sini apa yang perlu kita buat? Okay, so kat sini dia dah beri nilai standard deviation. So kita akan guna Z statistik. Yang akan betul ni salah, patutnya satu je.
Okay, so kita masukkan dalam formula. So ini adalah yang diberi. So kita just follow dia punya hypothesis, null hypothesis and alternative hypothesis, and dia is given alpha adalah 0.01, and then we must substitute the value of average sample. This one is population, mean population and standard deviation, and n adalah 25. So kita masukkan dalam formula. So kita dapat 2.84. So ini adalah total. Okay, so dia ada kawasan sini dan kawasan sini. Okay, so dia punya itu adalah 2.84. 84 adalah kawasan yang kita kena kira. So untuk nilai level of significance 0.01, so kita punya ni adalah 2.575. Ini adalah kawasan reject. Okay, so daripada calculation yang kita dapat 2.84. So kita ada kat kawasan sini lah 2.84. So dia termasuk dalam kawasan reject. So kita kata the null hypothesis must be rejected and suitable adjustment should be made in the production process. Okay, so kita kena tengoklah sama ada kita nak menggunakan Z, compare Z dengan Z, ataupun kita nak cari nilai p-value. Okay, so kalau nilai p-value untuk 2.84 berapa? Berapa nilai p-value untuk 2.84? Negative 2.84. So kita dapat 0.00226. Ni adalah nilai p-value. Okay, so kita compare nilai p-value 0.00226 dengan nilai alpha. Alpha adalah 0.01, which is dia adalah greater. So bila dia greater, dia less than kan? Less than daripada itu. So bila dia less than, so dia punya kawasan pun dekat sini. So kita akan reject. Ingat lagi tak? Untuk part yang atas ni. Nilai p-value. So terpulang sama ada you all nak guna p-value untuk compare dengan level of significance, ataupun you all nak guna Z punya value. Okay, so kat sini kalau dia less than, kalau dia more than, kita do not reject. Tapi kalau dia less than, so kita akan reject. So samalah yang ni, dia less than, so kita akan reject. Okay, boleh? Senang tak chapter 6? Clear tak? Boleh ke? Okey ke semua? Okey, betul. Okey. Tengah refresh ya. Tengah refresh. Okey, so refresh balik apa yang kita belajar sebelum ni. Okay, so next example 2. Okay, suppose that 100 high performance tire made by a certain manufacturer lasted on the average 21,819 miles with a standard deviation of 1,295 miles. Thus, the null hypothesis mean equal to 22,000 miles against the alternative hypothesis mean less than 22,000 miles at the 0.05 level significance. So kat sini, ni yang saya mention sebelum ni, which is dia beri nilai null hypothesis equal but dia beri alternative hypothesis is less than
22,000. So kita just follow dia punya hypothesis yang dia beri. So kita dapat macam ni lah. Okay, and then we need to see alternative hypothesis. So for mean less than, so dia adalah 1 till. So dia berbahagian kawasan sini lah untuk reject. Okay, so daripada sini untuk 0.05 kita dapat 0.05 sama juga dengan nilai Z kita adalah negatif 1.645. Okay, so kita substitute the value. So disebabkan dia tak beri nilai standard deviation yang population, tapi nilai N kita lebih daripada 30. So kita pakai Z and then masukkan dalam formula which is S bar minus mean divide by 0, 0 1295 square root 100. So kita dapat negatif 1.4. So kalau kita compare nilai Z dengan Z, so negatif 1.4 adalah di kawasan sini ni 1.645. So sini adalah negatif 1.4. So dia tak termasuk dalam kawasan rejection ni. Jadi kita null hypothesis cannot be rejected. So there is no convincing evidence that the tire are not as good as assumed under the null hypothesis. So ini adalah untuk nilai Z. Okay, kalau you all nak compare dengan nilai P value, so ini kita kena cari nilai P value dia. P value dia adalah negatif 1.4. So negatif 1.4 kita dapat 0.08076. Okay, and then kita compare dengan nilai level of significance which is 0.05. So kita dapat kat sini greater. So kalau nilai P value greater daripada level of significance, so kita kata cannot be rejected. So kat sini kita nampak dia more than, P value more than daripada level of significance, so do not reject H null. Okay, boleh? Okay ke? Masih ada lagi ke semua ni? Ada doktor. Ada doktor. Ada lagi Ni akan dibuangkan lagi. Ya. Tekankan lagi dekat part table yang 1.645 tu selalu. 1.645. Yang ni ke? Dia ambil daripada significant level kan? Dia ambil daripada significant level. Jumpa tak? Dia cari yang mana dalam tu 0.05. Aku tengok table yang statistical table tu. Statistical table tak? Aku tengok yang tu ke? Kalau statistical, kalau yang ini kita boleh refer yang left terus. Kalau nak pakai statistical table, pakai yang mana ni? Ini untuk left. Okay. Untuk yang statistical table dia bagi satu je ke? Table A.1 Ada table lain ke? Okay, table 1 A.1 tu dia adalah left tau, dia daripada left dan dia beri nilai positif saja. Jadi maksud dia adalah daripada sini, total keseluruhan. Jadi susah kita nak dapat sebab kita nak cari yang hujung ni. Jadi untuk yang ni better ambil yang negatif sebab kalau kita nak ambil bahagian yang negatif kita just ambil dapat terus kan, faham tak? Kalau negatif kan kita ambil
terus dapat nilai yang kecil ni. Kalau yang awak ambil tu daripada left juga, tapi sebabkan dia nilai positif, so dia akan ambil keseluruhan. Kalau nak cari yang ini, kena buat 1 minus nilai probability ni. Jadi complicated lah. Kalau contohlah dia punya rejection kawasan left kan, so ambil je yang terus daripada negatif punya bacaan. Negative something apa-apalah. Okey tak? Tak pun. Falah ada lagi tak table lain? Ada je, ada table Z. Yang mana? 0 to Z? Left to Z. Left to Z. Dua Kalau je ada kan? left to Z, try tengok yang part negatif punya. Sebab kita tahu kat bahagian sini negatif. Jadi dia punya nilai probability tu direct kita terus nampak. Kalau dia nak 0.05, daripada dalam kena tengok mana yang paling hampir dengan 0.05. Okey, biasa kalau dekat dalam tu kita buat negatif 1.65 kan? Biasa dalam slide. Betul. So boleh je, pakai je yang kita gunalah selalu negatif 1.65. Sebab dia tak ada efek. Cuma yang ini dia ambil 3 tempat perpuluhan. Okay, so nanti dapat negatif 1.65 which is yang itu paling hampir. So kita just compare lah nilai yang kita dapat tu. Kalau kita guna nilai Z value, so kita dapat kalau kat sini negatif 1.4 di kawasan luar daripada rejection punya area. Jadi kita kata kita tak boleh nak reject lah, kita kena accept H null. Okay, so kalau kita nak guna P value, daripada nilai Z yang kita dapat ni, kita kena cari nilai P value dia apa. So kita akan refer negatif 1.4. So probability dia adalah 0.08076. So which is dia adalah more than daripada 0.05. So kita pun kata kita tak boleh reject H null. Okay, boleh tak? Kalau dalam soalan dia punya tu dekat kawasan sini, contoh dia kawasan rejection kat kawasan kanan. Okay, ada dua cara, sama ada pakai nilai right punya, maksudnya daripada right to Z, ataupun boleh juga pakai yang left to Z, tapi kena refer yang ini akan jadi negatif lah. Contoh kat sini kita nak 1.2. So kita kena tengok table, kalau daripada left kita kena tengok table negatif 1.2. Boleh tak? Sebab dia punya ni sama je, sebab dia symmetric. So kalau kita nak tahu nilai yang ini, probability yang ini sama juga probability yang sini, kanan dan kiri. Jadi contoh dalam tu dia adalah 0.01 kawasan kanan. So kita nak tengok macam mana? Kita tengok dekat table yang left, mana yang paling hampir dengan 0.01. So nanti kita akan dapat nilai dia untuk yang Z kita akan dapat negative something kan. So dia akan reflect kepada yang positif ni. So kita akan dapatlah nilai Z yang positif ni apa. Okey tak? Cuba soalan apa Okay, so kita buat sama-sama. Cuba kalau saya kata nilai mean alternatif, hypothesis alternatif adalah, sekejap saya buat kat slide lain. Okay, contoh nilai hypothesis yang saya nak adalah untuk H null mean equal to 0. Alternatif adalah mean more than 0. Okay, so saya nak yang more than. So kita tahu kalau yang ini dia adalah one tail, tapi belah kanan. Betul tak? Betul. Okay, so saya nak assume nilai alpha saya adalah 0.01. Okay, 0.01. So berapa nilai Z kat sini?
0.01. So ada dua cara. Satu, awak terus cari table daripada right to z, which is daripada sini ke sini lah. Dia akan terus dapat nilai apa z tu. Ataupun contoh awak hanya ada yang left saja. So boleh tengok yang left 0.01. Okey, 0.01 bahagian left mana yang paling hampir nilai z. Tapi make sure kalau kita ambil yang kiri, so kat sini kita tahu dia adalah negatif. So refer yang bahagian negatif punya. So mana 0.01. So ada ni. Paling hampir adalah berapa? Negatif 2.33 kan? Sebab biasa 10 saja. Okey, boleh. So bila dah dapat nilai z yang ini adalah negatif 2.33, tapi kita nak yang kat sini, kanan. So kita kata dia sama je lah. Z sama dengan 2.33. Jangan letak negatif kat belah kiri. Okey, dapat tak? Dapat. Okay, so ini adalah untuk critical punya nilai Z. So nanti kita buat calculation, kita dapatlah nilai Z tu apa? Kita compare. Contoh kalau Z yang kita dah buat calculation, saya kata saya dapat 1.53. So 1.53 dekat kawasan mana? Sini ke sini? A ke B? Sebelum A. Sebelum A. Jadi kita kata dia accept lah, kita accept H null. Maksudnya kita do not reject H null. Okay, boleh? Terus. Okay, so ada dua cara lah. Sama ada nak tengok table daripada right to Z ataupun left to Z. Dua-dua boleh. Jangan tengok table yang 0 to Z ataupun yang left to Z daripada ke kanan sampai ke kanan lah, sebab itu adalah probability panjang lah, probability keseluruhan. So dia lain. So kalau nak dapat kena buat 1 minus something. Kalau awak guna yang Z, awak kena buat 0.5 minus apa yang awak dapat probability tu. Okay, boleh? Clear tak? Okay. Okay, clear. So untuk bahagian reject, kita tengok alternative hypothesis. Dia less than ke more than. Kalau less than, so kita dekat kawasan kiri lah. Kalau dia more than, so dia reject dekat kawasan kanan. And then ini adalah one tail. One tail, satu tail saja. Kalau dia ada two tail, so maksudnya 0.05 ni adalah untuk dua belah tau. Ingat lagi tak? Adalah total tambah daripada dua belah ni, 0.05. So kita kena bahagikan dua. Boleh? Itu kalau dikata dia adalah two tail. Kalau dia one tail, so kita assume 0.05 adalah kawasan dia sahaja. Ingat balik tak? Ingat boleh. Betul yang nilai alpha untuk Z tu kan, ada ke macam benda yang dia dah memang constant, lepas tu kita letak Apa? yang nilai Z significant level tu, contoh 1.65 tu kan, adakah macam nilai yang dalam yang ni. macam dah bagi, lepas tu nanti tengok atau letak itu memang kena refer table. Dia sebenarnya sama je. Level significant 0.05, kena tengok. Kalau dia apa? Awak boleh buat sendiri awak punya summarize table tu. Sebab benda tu akan sama je. Kita akan pakai 0.05, 0.01. Itu yang biasalah yang kita pakai. Tapi kalau tahu cara nak dapat tu lagi baik better lah, sebab kita tak pasti level of significance tu dia berapa. Tapi basically dia akan bagi yang macam ni lah, 0.05, 0.01. Itu yang selalu kita pakai.
So kalau Farah rajin, Farah buat table, lepas tu share lah sekali dengan kawan kalau tu lah. Okay. Okay. Okay, so example 3. So sebelum ni dia dah beri nilai apa? Mean, nilai standard deviation untuk sampel. Tapi untuk yang ni dia tak beri. Dia hanya bagi nilai data 5 pieces randomly selected from different role have breaking strength of, okay, so dia hanya ada bagi nilai-nilai dia lah. So kita first bila dapat soalan macam ni kita kena cari balik apa nilai mean dia, apa nilai standard deviation dia. Okay, so untuk yang ni okay, so dia dah beri nilai mean adalah 185 and then 5 pieces, so ini adalah nilai untuk sampel. Jadi kita kena guna, okay, so dia dah beri nilai null hypothesis and alternative hypothesis and then level of significance. So first kita kena cari nilai standard deviation and mean. So daripada sini saya dapat nilai mean adalah 183.1 which is kita just tambah and then divide by 5. Okay, so untuk standard deviation formula dia apa untuk unknown group? Ingat lagi tak? Group. So yang ini dia dapat nilai S adalah 8.2. Cuba try. Dapat tak nilai standard deviation? Setiap nilai tolakkan dengan sampel mean kan? Kuasa 2. Apa dia punya tu? Satu, betul kan? Saya rasa 176.6 tolak dengan 185 kuasa 2 kan? Tambah Tolak dengan mean nilai mean. 185 Mean kita berapa tadi? Untuk sampel ke apa? sampel mean. Sampel mean. So 183.1 lah. 183.1 kuasakan 2 yang mana? Ni Kuasa 2 semua. Lepas tu tambah ulang-ulang. Oh okey, cuba sama tak? Betul tak? Saya tak tengok ni. Kira kan somebody. 3.1 dan seterusnya lah. Okey, cuba. Sekejap aku. Okay, sampel. Just tambah je, ada nak bagi-bagi tak? 171.6. Nanti bahagi dengan 5. Bagi dengan 5. N tolak 1. Empat kot. Dapat? Okay. 1.3 tolak 183. Ni untuk variance So untuk okay, saya dapat. Yang lain dapat tak? Dapat kan? Betul bahagi dengan ni kan? Saya bagi yang 4. N minus 1. Betul. Cuba je kuasa kan dapat.
Standard deviation. punca kuasa. So S kuasa 2 saya dapat 135 1/200. Okay, so nanti untuk standard deviation bagikanlah. Ni bila dah bahagikan dengan 4 dapat ni. Ataupun 67.555. So standard deviation dapatlah 8.219 something. Okay, so dah dapat nilai mean, sample mean and standard deviation, then substitute dia punya value. Okay, so kat sini disebabkan n less than 30, so kita pakai nilai t statistik. Kita pakai t distribution. Formula sama. So untuk yang ni adalah negatif 0.51. Negatif 0.51 adalah nilai t, and then untuk dapatkan nilai t yang ini adalah daripada ini. So ini adalah one tail. So kita tengok table t. Degree of freedom adalah n-1 which is 4. So lepas tu kita tengok level significant untuk one tail adalah 0.05. So dapat 2.2 T sama dengan 2.132. Okay, sama dengan ini. Tapi disebabkan dia left, so kita kata dia adalah di kawasan sini. So dia negatif lah, negatif 2.132. And then compare dua ni, kita dapat negatif 0.5 di kawasan sini. So kita kata cannot be rejected. Okay, boleh? Okay. Tiga sampai satu, so dapat. Siapa tak faham? Yes. Sama Okay. So kita dah dapat dah. Untuk ini dia beri example 4 adalah 2 samples. Tu ni. So macam mana kita dapat, ini adalah nombor baru kita belajar tadi. So for can of one brain cover on the average 546 square feet with standard deviation, whereas for 1 kilogram of another brain cover are normal and have equal variance. Okay, then the hypothesis equal to 0 against the alternative hypothesis more than 0. Okay, so daripada sini kita ada dua. Okay, ini adalah yang diberi. Okay, so and then diberi nilai level significance 0.05. Okay, kita ada dua keadaan, sama ada kita nak menggunakan nilai ST ataupun nilai, okay, mana tadi? Okay, ini yang baru tadi kita baca. Okay, so ini adalah kalau kita menggunakan nilai T distribution, so kita kena cari nilai pool estimate of the population variance. So ini formula dia. Okay, barulah kita boleh guna T. Tapi kalau kita guna Z, kita just boleh masukkan dalam formula terus. Okay, boleh? So untuk yang ini,
kenapa kita pakai T? Kita tengok sampel kita. Sampel kita dia memang Dia lebih kecil. dia punya adalah 4 kan? N sama dengan 4. Jadi dia less than 30. So kita pakai T. So bila kita pakai T, make sure kita kena cari nilai SP ni dulu. Kalau estimate ni. So formula dia adalah N minus 1 SX kuasa 2 plus N minus 1 SY kuasa 2 divide by N plus M minus 2. So untuk sebabkan dua-dua sama 4. So 4 minus 1 so kita dapat 3. And then untuk standard deviation, dia beri nilai standard deviation adalah 31. So kita kuasakan 2 lah sebab ni adalah untuk variance. Okay, kalau dia beri variance, so kita just ambil, tak perlu kuasakan 2. Okay, disebabkan ini dia beri nilai standard deviation, so kita kuasakan dengan 2. And then plus 4 minus 1 so dia dapat 3. And then untuk yang ni pun kita dapat standard deviation 26 plus 2. So kita masukkan dalam formula. Okay, so kita akan dapat 28.609. Sebabnya ini kita square rootkan adalah, ini adalah untuk nilai variance. Kalau ini adalah untuk standard deviation. Okay, so kita square rootkan. Okay. So dalam formula kita nak, okay, so dalam formula kita tak perlulah yang ini. Kita dah masukkan SP kuasa 2. Kalau ini okay, kalau nak tengok ikut formula dia, kalau ikut formula dia kita guna okay, yang ini dapat berapa? Tiga kuasa 1 kuasa 2 plus 3 kuasa 2. So 818.5. Okay, kalau kita tak nak square root kan, okay, kita akan dapat 818.5. So kita akan masukkan kat sini lah. 546. Berapa? 818.5. Okay, jawapan dapat berapa? Sama tak? Okay, 267, so sama juga. So terpulanglah kita nak guna yang macam mana. Sama ada kita nak square rootkan dulu, siap-siap, ataupun ikut je dalam formula. So nanti dapat nilai T dia. Oh. Okay, boleh? So untuk yang ini 1.943. Degree of freedom 6 kan? Ha? Degree of freedom dia 6. Degree of freedom dia 6. One tail. One tail. Yang 1.943, degree of freedom 6. Okay, yang ini
Betul, 1.943. Okay, boleh. So kita tahu degree of freedom dia, kita dapat yang bawah ni. Bawah ni adalah degree of freedom which is n plus m minus 2. So kita dapat 6. And then kita punya level of significance 1 tail, so 0.05. So kita refer, kita akan dapatlah nilai T adalah 1.943. Okay, boleh? Okay, cuba buat example 5 ni. First, dia apa? Kita pakai T ke kita pakai Z? Kita pakai Z. 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 Okay, so Z kita dah tak perlu cari nilai SP kuasa 2, kita terus je masukkan dalam formula. Formula dia yang beri adalah apa tadi? Apa formula dia? Formula dia apa? Cuba baca sikit. Z sama dengan X bar X tolak X bar Y tolak X bar Y bahagi baca kuasa macam kuasa S X square bahagi N bagi N. tambah X Y square bahagi M. Okay, That's it. so masukkan dalam formula. So S was 9.1 minus 8 bahagi dengan S kuasa 2 1.9. Jangan lupa ada kuasa 2 sebab ni adalah standard deviation. And kita 40 plus 3.1 kuasa 2 dengan 50. So dapat berapa? Dapat berapa? 2.60 lah. 60. Okay, so ini adalah nilai Z kita. Okay, then ini 0.05. Kita punya nilai Z dia berapa? Dia ada 2 tail. Kat sini 2 tail. Sampai 05 adalah untuk dua-dua. Kalau satu Satu 0.645 lah. kita punya 0.65 salah. Kejap, yang ini kan? Oh, macam mana dia dapat? Ni kau cuba kasi satu. Oh, ni dia pakai Z table kan? Ha. 0 to Z kan? Ha. Okay. So, dapat berapa? Apalah? 0.05 kan betul kan? Ha, 0.05. 1.65 kan? 1.65. Kan betul tak? Kami orang Ni untuk dua tail, 2 tail. Total 0.05 bagi 2 kan? Ha, kena bagi dengan 2. oh So, 1.96 ke? 1.96. Saya tak tengok yang tu. 1.96. So yang lain dapat tak? dapat. Dapat. Okay, so dia perlu apa? Kita dekat sini critical 2.604. So kita dapat kat sini. Terbalik. Ni 1.96 critical kan? Okay, so kita kena reject lah. Betul tak? Betul. Okay. So faham dah Untuk yang ni. Ya, cuba tengok yang
soalan last ni. So dia 0.01. Tengok table paling hampir 2.33. Betul? Betul. Okay lah. Okay, so untuk yang Z sama saja. Untuk yang T, kalau tu till degree of freedom dia kena tambah and then minus 2. Ya So kita ada dua example kat sini. Satu untuk T, satu untuk Z. Okay. Kita habis awal ni. Okay, cuba Yang tadi tu. Ha? Yang tadi. Yang alpha untuk tebal. 0.01. 0.01 ni. Bukan tadi. Yang slide ke? Okay. Cuba tengok. Z negatif 0.01. So paling hampir negatif 2.33. So kita dapat Betul. okay. So untuk T dengan Z berbeza. So you all jangan confuse. So untuk T distribution, make sure kena cari nilai degree of freedom. Kalau dia ada 2 sampel, so dia punya 3 degree of freedom adalah n plus m minus 2. Kalau dia 1 sampel, so kita just buat n minus 1. Okay. So untuk Z dua-dua sama. Kalau dia 2 tail, so kita kena divide 2 dulu. Baru kita cari nilai Z. Okay. Kalau dia 1 tail, okay, so kita just ambil saja dia punya nilai level of significance tu lah. Kalau 0.05, okay, cari nilai Z. Terus 0.05. Kalau kat sini alpha dia 0.05, kita kena divide by 2 untuk dapatkan nilai kat sini 0.025. Okay, so carilah nilai Z. Okay. So untuk part ni yang itulah yang pentingnya, nak tahu macam mana kita nak buat calculation. And then untuk hypothesis, null hypothesis, dia adalah equal, more than and equal, less than and equal. Kalau alternatif, dia boleh jadi not equal, more than atau less than ataupun more than. Okay, boleh. Dalam soalan dia tak semestinya dia pair dengan ni. Ada soalan macam tadi, dia punya pair adalah min sama dengan 0 and then alternatif dia buat min more than 0. So kalau more than 0, kawasan reject adalah di kawasan sini. Okay, boleh? Boleh. So semua dah clear untuk chapter 6. So kita rest sekejap. Kita dah habis dah ni. Saya tak standby soalan-soalan. Oh, tapi kan kalau dekat dalam buku kan, ada buku dia beri formula dia beza tau, beza. Formula dia macam ni. Contoh kan tadi Z sama dengan X1 minus XX minus XY kan, divide by SX kuasa 2 over M plus SX kuasa 2 over M. Tapi ada dalam soalan dia akan buat minus delta. Delta ni nak dapatkan dia adalah bila hipotesis ni min sama dengan 0 ataupun min sama dengan 0.02. 0.02 ni adalah nilai delta dia. Delta. Kalau yang biasa kita pakai, kita akan guna yang min equal to 0. Tapi itulah, mungkin ini je kot syllabus you all. Min equal to 0. Tapi kalau min tu ada nilai, contoh min sama dengan 0.02. Ini adalah nilai delta dia.
Ni adalah nilai delta dia. So kena minus dekat sini. Tapi itulah, saya tak nak confusekan awak. Jadi kita assume ni sama dengan kosong je lah. So tak ada dah kita ni. Okay, so rest lah.
Mana ni? Tak boleh. Okey, cuba buat soalan tu. Nampak setting. Jawapan dia.
Okay, soalan first. 6.35. Soalan first, ready? Kalau 0.05 kita reject Ishnal. So kalau soalan dia 0.01, adakah kita reject? Okay, so first kita lukis 0.05 contoh di kawasan sini lah, 0.05 ni bahagian reject. Okay, kalau H0 confirm dia reject. Okay, and then kalau dia 0.01 dia dekat bahagian mana? A ke B? A. A. Ni probability. B. B. Sebab ini kita guna probability. Kalau kita pakai Z, ya, dia dekat bahagian A. Tapi sebabkan dia nilai P value, dia mestilah di kawasan probability. So dia dalam, di kawasan dalam. Jadi dia punya nilai tu adalah 0.01 di kawasan sini. Okay. So kalau kita tengok probability kan, semakin sikit, semakin hujung nilai dia, semakin sikitlah probability dia. Contoh kalau kat sini 0.3 something. Kalau kat sini total keseluruhan 0.5. Nampak tak? Makin hujung ini adalah nilai probability dia lah. Jadi 0.01 di kawasan dalam ni. So untuk yang ini kita akan reject juga. Okay, so untuk yang soalan nombor tu 0.1. 0.1 di kawasan mana? A ke B? Ni 0.05 di kawasan sini lah, keseluruhan 0.05. So kalau 0.1 di bahagian A, bahagian A, so dia dekat kawasan sini lah, keseluruhan sini. Okay, so 0.1. Jadi kita, dia terlepas daripada kawasan reject, so kita do not reject. Okay, nampak tak? Ni melalui apa nama? Level of significance. So daripada level of significance kita boleh juga tengok part mana yang perlu dia reject. Okay, boleh. So untuk seterusnya, dah try dah buat 6.41. Dia beri according to the norms established for a reading comprehension test, 8 graders should average, so average dia adalah 84.3 with a standard deviation 8.6. If 45 randomly selected, so N kita 45, from a certain school district average adalah 87.8. Use the 4 step on page. Okay, so untuk yang ni dia dah beri nilai null hypothesis adalah ni 4.3 and null adalah more than. Okay, so ini kita kata dia adalah apa? One tail ke two tail? One tail. One tail. So belah mana? Kanan ke kiri? Kanan. Kanan. Okay, so sini lah. Ni kawasan reject kita. Okay, so kita guna apa? T ke kita guna Z? Kita guna Z. 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 Kenapa guna Z? Sebab N lebih besar daripada 30. Ya, betul. N lebih besar daripada 30. So kita pakai Z. So Z punya formula, Z sama dengan min kita 87.8 minus 84.3 divide by Derivation over 1 plus N.
fasa 45. Okay, so kita dapat nilai Z berapa? Lapan 7.8. Dua poin 73. Okay, dapat nilai Z 2.73 and then level of significance kita berapa? Kita beri 0.01. 0.01. Ni adalah one tail. Jadi kat sini 0.01. Nilai Z kita berapa? 2.33. 2.33. Okay, so 2.33 dan 2.73. Kalau kita guna Z value. So sini kawasan reject. So 2.73 di kawasan sini lah. Kan? Salah. Sini lah kan? Belakang. 2.73. So kita reject. H0. Okay, boleh? Boleh. Okay. Lepas tu apa lagi? Okay, so kalau guna P value, so daripada 2.73 ni cari nilai probability dia. So kalau kita refer table. Okay, cuba tengok nilai 2.73 untuk P value Z ni. Apa dapat? Apa dapat? So sebabkan ini sama juga dengan kiri, so saya akan ambil negatif 2.73. Negatif 2.73. So saya dapat nilai P value adalah P value adalah 0.317. 317. So comparekan dengan level of significance 0.01. So kalau kita guna P value 0.01 kat sini. Jadi 0.00317 dekat kawasan mana? Belakang lagi, kanan. Belakang sekali ujung ni. Okay, so dia termasuk dekat kawasan reject. Okay, so kita boleh choose lah kita nak pakai Z ataupun P value sama je jawapan. Okay, boleh Okay, so Faham faham Saya pakai yang P value lagi senang. P value lagi senang. Yelah P value lagi senang. Boleh terus dapat. Tapi kena kumpulah nilai Z. Lepas tu comparekan dengan nilai signifikan je kan? So, mana-mana boleh. Alright. Okay, so seterusnya soalan seterusnya. In 12 test run the mark was Itu untuk Z je kan doktor kan? Yang tadi tu untuk Z je lah kan? Untuk Z. Untuk T biasa compare dengan nilai T lah. Okay. Apa tadi? Average kita dapat 33.6 seconds, standard deviation 2.3. Assuming that it is reasonable to treat the data randomly sample. Okay, so kita beri nilai null hypothesis adalah mean sama dengan 35 and then alternative hypothesis mean sama dengan less than 30. Okay, so level of significance adalah 0.05 and then nilai mean kita adalah 33.6 and standard deviation adalah 2.3
N kita adalah 12. Okay, so kita pakai apa? T ke Z? T T. Kenapa pakai T? kurang daripada 30. Ya, N kurang daripada 30. So kita pakai T. And then dia adalah one tail ke two tail? Tengok kat sini. Dia one tail. Wanted. One tail. Kiri ke kanan? Kiri. Kiri, ya. So kita kata dia one tail belah kiri. And then kita guna T value. Jadi kita masukkan dalam formula. 3.6 minus 5 divide by 12. So dapat berapa? Negatif 2.11. Negatif 2.11. Okay, so ini untuk T. And then kita nak tahu nilai critical region dia berapa. So tengok daripada sini. Dia adalah one tail. And then degree of freedom kita n minus 1 sebab dia guna satu saja. So n minus 1. So n kita logam 1. So 11. Jadi T critical kita berapa? Satu 1.796. 1.796. Okay, sama dapat tak? Sama. Okay, so dia kawasan left kan. Jadi kita kena letak negatif 1.796. Okay, so kita compare lah antara ini dan ini. So kalau negatif 2.11 dekat kawasan mana? A ke B? Kiri lagi. A. Kiri lagi. So dia A. Bahagian A sini lah. Negatif 2.11. Jadi kita reject. H null. Okay, so kalau kita reject H null, kita cakap lah kita ambil ni, mean dia less than 35. Okay, kena ada buat conclusion sikit. Okay, boleh? Dah tu nak salin. Ya. Nak salin. Oh, nak salin. Mana? Okay, untuk yang tu dua sampel ada, tapi dia tak ada jawapan lah. Nak try? Buat sama-sama. Dah tu. Okay, dah. Soalan untuk tu mean sample ni dia ada tapi tak ada jawapan. Nak try buat tak? Boleh doktor. Ada doktor? Boleh lah. Rasa kan? Okay, sekejap. Saya ambil gambar satu.
try buat yang ni lah dulu. Yang ni dia dah beri nilai. So kita tinggal masukkan je. Buat yang ni. Yang kedua ni. Jawapan depan, soalan depan. Buat soalan 6.56. Okay, yang ni dulu. Selain tu dia dah beri nilai mean and standard deviation, so kita just masukkan dalam formula lah. So kita ada okay, so first kita guna apa? T ke Z? T. T. Okay, so kita pakai nilai T. So degree of freedom dia pun lain. So degree of freedom dia N plus M minus 2. Dua-dua 6 kan? For each island. Okay. So 6, 6, 12. So dapat 10. Lepas tu dapat kita 0.01. So nilai T kita adalah 0.01. Okay, total pun 1 till. So kita assume 15. So kalau T kita kena cari nilai SP berapa?
-1 S versus that's good. Let's do everything. Demi air. Berarti S pula tambah ini berapa ini? So yang ini dia total tu 1 tel Ada hipotesi sudah tu. apa? Hipotesi yang tak jumpa. No, hypothesis tu tak ada. Tu satu ni macam dia tak bagi, tak apalah, cuba assume dia punya tu adalah two tail. Kita assume dia two tail. So kalau dia two tail, tengok dekat table T distribution, so kita akan dapat 10 total 3.169. Betul? Betul. Betul. Jadi antara ini dan ini dia termasuk dalam kawasan ke tidak? Memang satu kritikal. So ini yang kritikal 3.169. So 3.256 di kawasan A ke B? B. B. So 3.256. Jadi dia termasuk di kawasan reject. So kita akan reject HA. Jangan asap HA. Okay, boleh? Boleh? Boleh. So kena tengok first, kena identify which test yang awak kena pakai, T ataupun Z.
So kalau T dia akan ada degree of freedom. Cara dia pun kita kena cari nilai SP, full estimate ni dulu. Lepas tu baru masuk dalam formula. Kalau nilai Z kita boleh terus direct lah. Okay. Okay, so untuk chapter 6 kita dah cover. So next hari Khamis kita akan masuk regression. Linear regression. Okay, ada soalan tak untuk chapter ni? Ada. Ada semua okay Doktor, ya. doktor. Latihan tadi yang kita buat boleh tak? Doktor Seng. Boleh, nanti saya bagi dekat kat mana awak nak kat hotel ni? Boleh je. Saya dekat group. Dekat grup. Kat group okay, saya bagi kat group. Lepas tu saya nak tengok attendance sekejap. Okay, Ahmad Fikri ada? Ada doktor. Ada. Aidil? Aidil Syahmi ada? Ada doktor. Ada. Aina Nadira? Ada doktor. Ada. Akil? Akil bin Mat Adim ada? Haris Iskandar ada? Mimi Zaidatul? Ada doktor. Ada. Muhammad Amiruddin ada. Nur Fahada ada? doktor. Nur Fahada. Nur Natasha. Ada doktor. Nur Dini. Sekejap, cuba tengok dekat tu. Cuba seorang tolong tengok dekat chat. Dekat chat ke? Ada tak? Yes. Ada doktor. Nur Dini ada. Okay, siapa lagi? Fahada ada Fahada. Nur Fahada ada. Haris Iskandar. Ada doktor. Saya Fada. Oh Fahada. Fahada ada. Haris Iskandar ada. Haris. Muhammad Haris. Kita ada 2 Haris. Haris dan Akil. Haris Iskandar ada. Akil ada Akil. Akil ada. Okay dah. Semua ada dah. Okay, so untuk yang test kan? Untuk projek kena 2 hari tau. 2 hari memang kena. Sebab mungkin daripada 2 hari tu kita akan ada 2 sampel. Dan siapa yang buat survey, so you all boleh ikutlah 50 untuk hari pertama, 50 untuk hari kedua. Terpulang. Kalau tak buat betul-betul pun tak apa. So pandai-pandailah. Janji 2 hari. Boleh? Lepas tu apa lagi Saya nak buat apa tadi? Oh saya nak hantar tu. Okay, lagi apa lagi? Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada Semua clear untuk chapter 6 ni? Kejap saya bagi dekat dalam group. Okey doktor, okey.
Okay, okay lah. So kalau okay semua, kita jumpa di Khamis nanti insyaAllah. So kita akan masuk chapter 7. Chapter 7 dah. Oh, salah. Okay, terima kasih semua. So siapa ada soalan boleh tinggal, yang mana tu boleh left lah. Okay, thank you doktor. Okay. Thank you, Doktor. Okay, thank you semua. Thank you, Doktor. Okay, terima kasih. Okay, sama-sama. Thank you Terima doktor. kasih doktor. Okay, thank you. Terima kasih doktor. Okay, terima kasih.